Cuba test Okey. Tak dengar lah. suara. Syahs, kamu punya suara tak dengar ataupun you nak Saya tak keluarkan dengar. you punya loudspeaker, earphone you nak keluarkan ke? Gunakan yang biasa saja. Sebab ada suara. Tak ada suara. Tak apa. Cikgu Nuria boleh I sambung? Tadi I tak sure bacaan doa dah habis ke belum. Macam baru mula tadi doa tu. Sekejap. Boleh. Boleh dengar tak Ibu? Okey, boleh. Mula semula. Boleh. Okey. Cikgu Boleh, dengar boleh. tak Ibu? Teruskan. Boleh ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, kami memohon inayat dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati kami, lapangkanlah dada kami, supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu agar Engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul denganmu, Ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan membersihkan sokongan ke arah meningkatkan lagi potensi sahabatan kami. Ya Allah, Ya Zal Jalal wal Ikram, kami memohon kekuatan dari hadirat-Mu, Ya Allah. Supaya kami yang hadir pada hari ini agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan. Dan kami pohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, serta memuliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Terima kasih pada adik Muhammad Syazri untuk bacaan doa. Jadi program seterusnya, cikgu menjemput Encik Muhammad Roslan bin Abdullah untuk memberi penerangan tentang teknologi sistem komputer dan rangkaian. Okey, dipersilakan Encik Roslan. Rasa line tak bagus lah. Okey, percubaan suara. Dengar suara saya? Dengar cikgu tapi tak kuat. Tak kuat ya. Okey, dengar suara saya? Test 1, test 2. Dengar. Okey. Okey, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada pengurusi majlis ya. Cikgu Chu Pei Hu ya. Ya. Okey, barisan-barisan pengurusan tertinggi SMK Seremban 3, guru-guru, kaunselor,
Ketua Jabatan Teknologi Elektrik Cikgu Razali, salah seorang pensyarah Teknologi Maklumat Cikgu Alasno, dan semua pelajar-pelajar SMK Seremban 3. Okey, nama saya, nama Cikgu Muhammad Ruslan bin Abdullah. Saya ialah Ketua Jabatan Teknologi Maklumat yang mengendalikan satu program di Kolej Vokasional Juasih, program yang dipanggil Program Sistem Komputer dan Rangkaian. Jadi sebelum saya memulakan saya punya penerangan berkaitan dengan program Sistem Komputer dan Rangkaian, saya ingin menunjukkan video ringkas berkaitan dengan apa itu sistem komputer rangkaian, dan saya akan memperincikan di dalam penerangan saya selepas tamat video ini. Boleh cikgu ya? Boleh cikgu. Okey. Boleh dengar tak? Suara dia Anda, Kolej Vokasional Juasih menawarkan boleh. dan salah satunya adalah program Teknologi Maklumat dan Rangkaian yang berada di bawah Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Program ini akan memberi pendedahan, pengetahuan dan kemahiran dalam bidang sistem komputer dan rangkaian. Latihan yang diberikan merangkumi komputer setup dan network bermula dari pengenalan komputer hardware parts, pemasangan, penghasilan patchcode, network setup, installation sehinggalah network server, services, installation dan configuration. Kenapa perlu memilih program ini? Pertama, program ini menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif di mana bilik darjah dan makmal yang dilengkapi dengan prasarana dan peralatan yang lengkap bagi PDP secara teori dan amali. Kedua, terdapat 4 makmal yang disediakan oleh JTMK bagi memenuhi keperluan PDP pelajar secara teori dan amali. Makmal pertama merupakan makmal sistem di mana makmal ini disediakan untuk sesi pembelajaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkakasan komputer dan pemasangan perisian komputer. Pelajar akan didedahkan dengan semua aspek yang berkaitan dengan buka dan pasang komputer. Selain itu, pelajar juga akan didedahkan dengan konfigurasi komputer seperti format komputer, pemasangan perisian dan sebagainya. Makmal kedua merupakan makmal KSK di mana makmal ini disediakan untuk sesi pembelajaran yang melibatkan subjek perisian seperti database, programming dan penyediaan dokumen yang berkaitan penyelenggaraan komputer dan rangkaian. Makmal ini dilengkapi dengan set komputer dan perisian yang berkaitan antaranya Microsoft, MySQL, Packet Tracer dan Java. Makmal ketiga pula merupakan makmal mobile di mana makmal ini disediakan khusus untuk modul penyelenggaraan mobile atau telefon. Makmal ini dilengkapi dengan peralatan dan perkakasan bagi membaik pulih kerosakan mobile serta konfigurasi mobile. Makmal keempat merupakan makmal network. Makmal ini disediakan bagi modul yang melibatkan penyelenggaraan rangkaian serta pemasangan kabel rangkaian. Makmal ini dilengkapi dengan kemudahan peralatan pemasangan kabel rangkaian seperti pemasangan patchcord, faceplate dan konfigurasi network. Selain itu, makmal ini juga digunakan untuk membaik pulih serta selenggara server. Ketiga, mendapat bimbingan yang baik dari pensyarah JTMK yang berpengalaman dan berkelayakan dalam bidang teknologi maklumat dan rangkaian. Apakah bidang kerjaya yang boleh diceburi? Pertama, juruteknik komputer. Kedua, pembantu pentadbir sistem. Untuk mengukuhkan lagi kepercayaan anda terhadap program yang kami tawarkan ini, mari sama-sama kita melihat kejayaan alumni-alumni yang telah dikeluarkan oleh Teknologi Maklumat dan Rangkaian Kolej Vokasional Juasih. Apa tunggu lagi? Cuba pilih Teknologi Maklumat dan Rangkaian sebagai permulaan kerjaya anda bersama Kolej Vokasional Juasih. Untuk keterangan lanjut, anda boleh layari Facebook KB Juasih atau hubungi pejabat
dan Ketua Jabatan Teknologi Maklumat dan Rangkaian seperti Notebook yang tertera. Okey, baik. Okey, itu adalah sebahagian daripada pengenalan video berkaitan dengan program sistem komputeran rangkaian di Kolej Vocasional Juruasih. Okey, untuk pengetahuan semua guru-guru dan pelajar yang ada, program sistem komputer dan rangkaian di Kolej Vocasional Juruasih telah bermula pada tahun 2013 dan tahun ini adalah tahun ke-8. Jadi untuk pengetahuan semua, program kami telah menghasilkan 4 batch ataupun 4 kohort graduan yang telah kami pasarkan di pasaran kerja separuh mahir, dan kebanyakan mereka sekarang ni bekerja dalam sektor-sektor swasta yang berkaitan dengan komputer. Ada juga pelajar-pelajar kami yang telah bekerja dalam sektor yang berkaitan dengan networking secara penuh, dan ada juga yang sedang belajar yang menyambung pengajian di peringkat first class degree dalam bidang yang berkaitan. Jadi sistem komputer dan rangkaian ni atas keperluan pada industri komputer di luar sana amat diperlukan juga oleh syarikat-syarikat yang berteraskan komputer. Jadi pelajar-pelajar tidak perlu khawatir ya jika memilih program sistem komputer dan rangkaian di Kolej Vocasional Juruasih, kerana kami akan menyediakan perkhidmatan dari segi fasiliti dan pengajaran daripada pensyarah-pensyarah kami yang cukup berpengalaman dalam bidang komputer, dan antara kami telah banyak mendapat kursus-kursus dalaman dan luaran yang berketerampilan dan melayakkan pelajar-pelajar memiliki sijil sekurang-kurangnya SPM tahap 3 yang akan dikeluarkan oleh pihak Jabatan Kemahiran Malaysia. Jadi dekat sini saya akan share slide apa itu sistem komputer dan rangkaian ya. Okey, teknologi sistem komputer dan rangkaian. Okey, untuk pengenalan program ini adalah satu-satunya program di bawah jabatan saya, Jabatan Teknologi Maklumat. Okey. Jadi apabila terbentuknya program ini pada tahun 2013, pengenalan daripada Kolej Vocasional yang dibangunkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, program ini lebih direka bentuk bertujuan untuk memperkenalkan pelajar kepada teknologi komputer dan rangkaian yang terkini. Okay, jadi kalau pelajar di luar sana ataupun di SMP Seremban 3 yang memiliki notebook sekarang ni, okay, anda akan perasan ya, notebook sekarang ni telah di-upgrade daripada notebook yang sebelumnya. Okay. Sekarang ni notebook kebanyakan menggunakan SSD berbanding dulu kami menggunakan HD. Okay. Jadi itu adalah perkembangan komputer yang perlu dipelajari dalam program ini. Jadi secara keseluruhannya program ini akan memperkenalkan kepada pelajar selain daripada komputer, selain daripada rangkaian, kami akan mengajar pelajar dengan teknologi-teknologi yang terkini dalam bidang IT. Okay. Pelajar juga akan memperolehi pengalaman bagaimana untuk menyediakan dan menyelenggara sistem komputer rangkaian, networking, perkabelan dan telefon pintar. Okay. Dalam program ini, pelajar bukan didedahkan dengan apa itu komputer, macam mana nak kita membagi komputer, menyelenggara komputer. Okay, kita akan juga mengajar pelajar cara untuk menyelenggara server. Okay. Perkabelan ni kita akan mengajar pelajar macam mana nak buat networking secara local area network, wifi, dan yang terkini juga kami akan mengajar pelajar macam mana untuk membagi smartphone, telefon pintar. Itu antara kandungan-kandungan pembelajaran yang ada terkandung dalam program sistem komputer dan rangkaian. Untuk objektif program ini, pelajar akan diberi pendedahan dan latihan sehingga mahir dalam teknik memasang, selenggara dan baik pulih sistem komputer serta rangkaian komputer. Itu adalah main course kita ya, supaya pelajar ini daripada tidak tahu menyelenggara komputer sehingga mahir terhadap
teknik memasang dan menyelenggara komputer. Ini termasuk juga dengan server ya. Komputer desktop dengan server adalah dua komponen yang tidak sama. Kedua-duanya kami akan dedahkan kepada pelajar daripada basic sehingga ke level advance ya. Selain daripada bidang hard skill dan soft skill, juga dititik beratkan seperti kamera komunikasi, penyediaan laporan dan kerja berpasukan. Okay, dalam program ini pelajar bukan sahaja diberi pendedahan amali, pelajar juga akan diberi pendedahan bagaimana untuk berkomunikasi, ya, bagaimana untuk mempengerusikan mesyuarat, okay, dan bagaimana untuk membuat kertas kerja. Itu semua adalah komponen-komponen yang akan diguna pakai semasa pelajar-pelajar kami akan keluar untuk menjalani praktikal ataupun kita panggil on the job training ya. Kursus yang ditawar ini dapat dilanjutkan sehingga peringkat diploma vocational Malaysia. Okay, jadi untuk objektif program ini pelajar yang terpilih akan mengikuti pada umur 16 tahun ataupun tingkatan 4. Kita panggil pelajar tu adalah pelajar tahun 1 sijil hingga ke tahun 2 sijil. Untuk 2 tahun pertama, pelajar akan didedahkan dengan basic berkaitan dengan sistem komputer dan rangkaian. Dan jika pelajar telah mencapai tahap minimum yang ditentukan untuk melayakkan ke peringkat diploma, pelajar akan disambungkan ke peringkat diploma untuk 2 tahun lagi. Jadi jumlah untuk pelajar masuk ke program ini daripada mula sehingga tamat adalah sebanyak ataupun selama 4 tahun pengajian secara penuh, dan untuk program ini kita akan tambah lagi 4 bulan untuk latihan praktikal on the job training. Jadi secara totalnya pelajar yang terpilih untuk mengikuti program sistem komputer dan rangkaian di Kolej Vocasional Juruasih akan mempelajari selama 4 tahun 4 bulan ya. Visi dan misi program sistem komputer rangkaian ni ialah melahirkan graduan yang kreatif, inovatif, kompeten dan bertanggungjawab melalui program akademik sejajar dengan misi kolej. Ya, jadi dalam program ini bukan sahaja pelajar akan didedahkan dengan amalan-amali yang banyak, okey. Pelajar juga akan didedahkan macam mana nak jadi seorang yang kreatif dan inovatif ya. Setiap tahun kita akan mengadakan pelbagai program yang melibatkan inovasi, KV skill, dan pelajar-pelajar kami selama ni banyak mengikuti program-program luar yang dianjurkan oleh agensi-agensi luar. Itu antara misi dan visi kami di Kolej Vocasional Juruasih untuk sistem komputer dan rangkaian. Jadi pelajar-pelajar yang kami lahirkan ini bukan sekadar pelajar-pelajar yang biasa ya, tapi pelajar-pelajar yang mampu untuk memberi idea yang luas di dalam bidang ICT. Okay, saya nak bercakap berkaitan dengan kelayakan program ini. Okay. Untuk pelajar-pelajar khususnya SMK 93 ya. Okay. Kelayakan yang saya lihat ataupun ditetapkan oleh pihak KV atau BPLTV untuk mengikuti kursus ini minimal PT3, okay, lulus bahasa Melayu, matematik, sains dan satu subjek lain. Okay. Warga negara Malaysia, umur 16 tahun ke atas. Okay. Tapi untuk kali ini pelajar tiada PT3, okay, pelajar tiada PT3. Jadi pengambilan tahun ini akan ditentukan oleh panel-panel yang akan memilih nanti. Okay, panel-panel yang akan memilih nanti. Jadi saya akan terangkan lagi satu kelayakan yang saya pilih. Yang ini adalah tambahan daripada pihak saya sebagai ketua jabatan dan wakil pada guru-guru saya. Pelajar yang mengikuti program ini dia tak boleh rabun warna. Okay, itu antara yang saya akan temuduga nanti ya. Rabun warna memang saya tidak boleh ambil sebab kami akan bermain dengan pelbagai kabel yang memiliki warna yang tidak sama. Jadi kalau pelajar tidak dapat mengenali warna secara tepat akan berlaku kesulitan untuk pembelajarannya nanti. Okay, untuk kelayakan masuk nanti akan ditentukan oleh panel-panel yang dipilih untuk kemasukan sesi 2022 nanti. Okay, bagaimana pula dengan pembelajaran kami? Okay, pembelajaran untuk program sistem komputer dan rangkaian ini, okay, pelajar akan didedahkan pengajian
di mana pelajar akan belajar kemahiran sebanyak 70% secara amali, secara amali, dan 30% secara teori. Jadi pelajar yang mengikuti program ini, secara totalnya untuk satu semester bersamaan dengan 4 bulan, pelajar akan dilatih sebanyak 70%. Contohnya macam pengajian dari dalam salah satu modul yang saya ajar dalam modul sistem, perjumpaan jam kuliah dengan saya sebanyak 120 jam untuk tempoh satu semester. Untuk satu minggu, pelajar akan berjumpa dengan saya selama 8 jam seminggu. Jadi daripada 8 jam tu 70% adalah amali, 30% adalah teori. Jadi 70% tu pelajar akan didedahkan dengan pelbagai kemahiran-kemahiran yang akan diberi oleh pensyarah. Jadi jangan risau je, pelajar yang lemah dalam akademik, pelajar yang lemah dalam akademik dalam PT3, jangan risau. Sebab pelajar-pelajar yang kami ambil sebelum ini, yang kurang kepada akademik, tapi bila by the end, selepas bergelar graduan, mereka memiliki satu kemahiran yang sama taraf dengan pekerja mahir di luar sana. Okey, ini adalah modul yang akan dipelajari oleh pelajar-pelajar nanti, ya. Pada peringkat sijil SVM, antara modul-modul yang akan dipelajari adalah seperti yang tertera sekarang. Kebanyakannya dari peringkat sijil, pelajar akan belajar dari basic sehingga ke level advance. Ini adalah mata pelajaran yang akan didedahkan kepada pelajar pada peringkat sijil. Ini adalah mata pelajaran yang akan pelajar pelajari pada peringkat diploma. Jadi untuk peringkat sijil yang ini, peringkat sijil yang ini, jumlah modul yang akan dipelajari oleh pelajar adalah selama 2 tahun. Selama 2 tahun semua modul ini perlu dikompetenkan. Sebelum pelajar-pelajar ini bergerak ke peringkat diploma. Termasuk juga untuk peringkat diploma, semua modul-modul ini juga perlu dikompetenkan sebelum pelajar-pelajar bergerak ke on the job training selama 4 bulan di mana-mana industri yang berkaitan dengan ICT. Selain daripada itu, pelajar juga akan mengambil subjek-subjek akademik, subjek-subjek akademik yang hampir sama dengan subjek-subjek yang berada dekat sekolah SMK, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Untuk sistem komputer dan rangkaian, pelajar perlu mengambil Mathematics for Technology, dan Science for Technology. Subjek lain sejarah, pendidikan Islam dan pendidikan moral bagi yang non-Muslim. Jadi mata pelajaran yang lain untuk peringkat diploma juga ada, yang seperti saya tunjuk sekarang ni, salah satunya pengajian Malaysia, profesionalisme pekerjaan, jati diri dan sebagainya. Ini semua akan diajar kepada pelajar semasa mereka berada di dalam KV Juasih. Saya akan tunjukkan antara fasiliti yang ada di dalam KV Juasih, terutamanya dalam Jabatan Teknologi Maklumat. Ini adalah makmal sistem, makmal utama kami. Di dalam makmal ini, pelajar akan didedahkan dengan cara-cara untuk menyelenggara komputer, reassemble, installation program dia, Windows, semuanya akan diajar di dalam ni. Jadi pelajar yang mengikuti program ni akan duduk di dalam makmal ni sekurang-kurangnya 5 jam sehari. 5 jam sehari tu adalah secara berterusan. Jadi pembelajaran kami di sini amat selesa untuk pelajar. Ini adalah makmal kedua kami. Dalam makmal ini pelajar akan didedahkan dengan pelbagai programming yang akan menggunakan software-software yang terkini seperti MCQL, ada mata pelajaran bahasa Java dan sebagainya. Ini makmal yang keempat, yang dalam video tadi itu ada tunjukkan makmal yang keempat kami adalah makmal rangkaian. Dalam makmal ni pelajar akan didedahkan dengan cara-cara memasang perkabelan, memasang patch cord dan juga menyelenggara server. Dan ini adalah makmal kami yang ketiga. Dalam makmal ni pelajar akan didedahkan cara-cara untuk membagi smartphone, dan juga akan membagi notebook.
Okey, notebook. Jadi ada 4 makmal yang berada di bawah Jabatan Teknologi Maklumat dan setiap makmal ni berfungsi mengikut kefungsian dia sendiri. Okey, dan makmal ni semuanya dilengkapi dengan penghawa dingin dan pelajar-pelajar kami semuanya sentiasa berada dalam keadaan selesa semasa berada di dalam makmal. Okey, bagaimana pula dengan prospek kerja ya? Okey, dalam video tadi ada diterangkan 2 contoh pekerjaan. Okey, dalam program ini apabila pelajar telah tamat pengajian di Kolej Vokasional Juasil dalam program sistem komputer dan rangkaian, pelajar akan menerima sekurang-kurangnya 4 sijil ya, 4 sijil. Sijil yang pertama adalah sijil Vokasional Malaysia. Okey, sijil kedua adalah Diploma Vokasional Malaysia. Sijil yang ketiga adalah sijil SKM tahap 3. Ya, sijil SKM tahap 3. Dan lagi satu sijil Bahasa Melayu yang setaraf dengan SPM. Jadi ini adalah antara kejaya-kejaya pelajar kami yang telah berjaya bekerja di sektor ICT ya. Kalau lihat pada perkataan juruteknik itu, juruteknik sistem komputer, juruteknik penyelenggaraan komputer, juruteknik rangkaian komputer, juruteknik membagi telefon pintar, itu adalah semua kategori SKM tahap 3 ya, SKM tahap 3. Jika pelajar-pelajar menyambung pengajian pada peringkat SKM tahap 4, mereka boleh meneruskan kerjaya pada peringkat bergelar pentadbir. Okey, pentadbir ni lebih senang kita kenali sebagai supervisor lah, ya, supervisor. Jadi ini antara kerjaya-kerjaya yang ada berkaitan dengan program sistem komputer dan rangkaian. Okey, ini adalah syarat-syarat ataupun kemasukan ya. Okey, rasanya pelajar yang sedang melihat paparan ni boleh screenshot ya, ataupun boleh lihat pada laman sesawang tu. Itu adalah laman sesawang untuk kemasukan ke KV Juasil. Sekiranya memilih KV Juasil ataupun program sistem komputer rangkaian ni bermula 10 Oktober 2021 hingga 15 November 2021. Ya, tadi saya dah bercakap berkaitan dengan syarat permohonan. Okey, syarat permohonan dia hampir sama ni, cuma bila kita lihat ada pertambahan lahir pada 2 Januari 2006 hingga 1 Januari 2007. Okey, jika anda berada dalam kelompok ini, anda layak untuk memohon kemasukan untuk sesi kemasukan 2022 nanti. Cuma penambahan daripada program saya, program sistem komputer dan rangkaian, pelajar tidak boleh rabun warna. Itu antara yang ilmu yang saya memang lihat lah, tidak boleh rabun warna. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah tarikh penting ya, tarikh penting. Okey, pelajar boleh screenshot juga ya. Maafkan saya, slide saya ni macam ada masalah. Tarikh penting ya. Tarikh penting untuk semakan pusat pentadsiran bermula 1 Disember hingga 1 Disember 2021. Pentadsiran akan bermula daripada 7 Februari hingga 17 Februari 2022. Dan keputusan pemilihan murid diumumkan pada 15 Mac 2022. Jadi pengambilan pertama kami adalah pada 15 Mac 2022 nanti ya. Jadi untuk sebarang pertanyaan, okey, pelajar boleh ambil nombor telefon saya ni, okey, 012-229-5554, okey, ataupun boleh menelefon pejabat KV Juasil 0649811572 untuk keterangan lanjut. Okey, sekiranya ada pelajar-pelajar ingin mengetahui lebih detail berkaitan dengan program sistem komputer dan rangkaian, boleh terus hubungi saya ataupun secara WhatsApp pada nombor yang tertera ini. Okay, jadi saya dah buat penerangan sedikit ya berkaitan dengan khusus sistem komputer dan rangkaian. Nanti apa-apa pertanyaan boleh bertanya dalam sesi soal jawab. Jadi saya serahkan semula kepada pengurusi majlis untuk sesi yang seterusnya. Terima kasih pada Encik Muhammad Roslan atas perkongsian
yang menarik tadi. Sebelum kita sambung pada teknologi elektrik, saya rasa ada beberapa soalan di sini. Puan Ong tanya, gaji permulaan seorang juruteknik lebih kurang berapa? Rasa sini Cikgu Hasno jawab basicnya 1,200. Okey. Dan soalan seterusnya, ada pelajar dari KW Juase khusus komputer yang sambung belajar peringkat ijazah di IPTS ke IPTA ke? Okey, untuk soalan yang kedua tu, okey. Maaf Memang ya. mungkin Cikgu Roslan boleh sharekan alumni punya ni. Okey, saya ada satu lagi slide ya yang boleh saya share. Okey, saya nak tunjuk contoh-contoh alumni kami. Baik, ini adalah contoh-contoh alumni kami. Okey, ini adalah graduan kami batch pertama ya. Pelajar sulung kami tahun 2013 dan telah dikonvokan pada 2015, 2015-2016. Okey, saya nak tunjukkan ini adalah salah seorang pelajar kami pelajar kami batch yang pertama. Ini yang saya boleh anggapkan antara pelajar yang terbaik kami lah. Dia Parvindran. Okey, sekarang ni dia bekerja di Daya One Resource Selangor. Daya One Resource Selangor ni adalah tempat pelajar ni praktikal dahulu. Ya, dia praktikal dahulu di situ dan terus bekerja dan berkejaya di situ. Okey, basic permulaan gaji yang saya dapat tahu daripada pelajar ini 1,200, tapi sekarang ni bila saya bertanya khabar pada pelajar ini, gaji dia dah mencapai 3,000 dalam tempoh 4 ke 5 tahun selepas dia bekerja dan dia akan meningkat. Ya, itu salah satu kejaya pelajar-pelajar siswa komputer dan rangkaian ya. Okey, ini adalah pelajar yang kedua antara pelajar kami yang terbaik juga. Okey, dia bekerja di ISCA Solution Sdn Bhd di Kuala Lumpur sebagai juruteknik komputer dan gaji dia antara 1,500 hingga ke 2,000. Okey, ini antara ini adalah pelajar batch kedua kami ya, batch kedua. Okey, ini salah seorang pelajar kami, Ahmad Nazir, batch yang kedua juga, sedang mengikuti pengajian secara penuh ya dalam ijazah sarjana muda dalam teknologi maklumat di Universiti Sains Malaysia sekarang ni. Okey, Ahmad Nazir. Okey, dan ini adalah pelajar kami. Okey, yang gambar yang saya tunjuk ni adalah Muhammad Ikmal Putra. Okey, batch yang pertama. Okey, sekarang ni bekerja sebagai retail sales assistant. Okey, sekarang ni beliau berada di Kuala Lumpur dan bekerja dengan syarikat SNS Networks yang berhad yang menjurus kepada perisian ataupun produk Apple ya, Apple. Jadi saya boleh maklumkan yang pelajar kami ni, okey, graduan untuk program sistem komputer rangkaian ni bukan sahaja bekerja dalam bidang ICT, okey. Ada yang sekarang ni sedang melanjutkan pengajian dekat Universiti Tempatan. Okay, Universiti Tempatan. Ada juga yang sedang mengikuti di pengajian swasta pun ada, dan ada sekarang ni yang berstatus berniaga, ya, berniaga. Ada yang sedang membuka syarikat IT dia sendiri. Itu antara 4 batch ataupun 4 kohort kami yang bergelar graduan yang telah bekerja di luar sana. Jadi kalau kesimpulannya dalam data kami, dalam data yang saya kumpulkan, jumlah pelajar-pelajar sistem komputer rangkaian yang telah berjaya di luar sana, 70% telah pun bekerja, ya, 70% telah pun bekerja dalam bidang IT. Okey, yang baki 30% tu, okey, saya dapat lihat 20% sedang menyambung pengajian di peringkat ijazah, 5% berniaga, ya, berniaga, dan lagi 5% ni dia buat kerja-kerja seperti online.
Kebanyakan macam itulah. Maknanya ada yang masih belum dapat kerjaya, itu adalah kohort yang terbaru, yang baru saja digraduatekan. Okay, untuk makluman semua guru dan pelajar ya, saya bersama dengan ketua-ketua jabatan baru saja mengesahkan untuk Progress Sistem Komputer Rangkaian untuk kohort 2017, semua pelajar-pelajar kami layak untuk digraduasikan, dan kebanyakannya pelajar-pelajar sistem komputer dan rangkaian ni apabila tamat pengajian, kebanyakannya dan keseluruhannya memiliki CPA atas 3.0. Okay, 3.0. Maknanya pencapaian yang kami ambil daripada pelajar PT3 yang agak lemah akademik dia, tapi by the end bila mereka tamat, mereka dapat membuktikan yang kemahiran yang mereka memiliki dengan CPA yang agak baik. Jadi pelajar SMK Seremban 3 tak perlu risau ya, apabila anda berubah daripada aliran perdana masuk ke aliran vocational, anda akan tahu aliran vocational ni antara yang dapat menjamin salah satu kejayaan anda. Okay, cikgu ya. Okey, terima kasih atas penjelasan. Ada soalan tanya, ada dapat allowance ke belajar dekat KV? Okey, kalau allow belajar di KV, pelajar kami kebanyakan untuk Progress System Komputer ya, pelajar kami kebanyakannya mencari kewangan sendiri secara school enterprise, ya, school enterprise secara internal. Okey, kalau yang berkaitan dengan allowance, kebanyakannya pelajar-pelajar kami dapat allowance semasa mereka menjalani latihan praktikal. Ada yang saya dapat khabar daripada pelajar kami yang masa praktikal, ada yang mencecah allowance saja RM1,000. Allowance saja RM1,000. Okey, jadi untuk semasa mereka di dalam KV, kebanyakan pelajar-pelajar ini mencari kewangan dalam bentuk school enterprise. Contohnya pelajar-pelajar sistem komputer rangkaian, apabila mereka memberi servis atau perkhidmatan membaki komputer di kalangan pelajar ataupun di kalangan pensyarah-pensyarah, dekat situ mereka menjana pendapatan sendiri. Ya, menjana pendapatan dengan diberi, kita panggil istilah upah kerja. Jadi pelajar-pelajar yang masuk di KV Juasin ni kebanyakan didedahkan cara-cara untuk berniaga. Ya, berniaga daripada peringkat awal sehinggalah mereka mampu menjana pendapatan lebih luas lagi. Maknanya mereka menjana pendapatan di luar KV juga pula. Contohnya mereka membuat servis di kalangan jiran-jiran mereka, seperti itu. Okay, setakat ni kalau allowance yang khas untuk pelajar-pelajar di KV Juasin, setakat ni tiada. Okey, terima kasih Encik Roslan. Jadi yang seterusnya kita sambung dengan bahagian teknologi elektrik. Jadi dipersilakan Encik Razali bin Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya? Sangat jelas. Alhamdulillah. Dan selamat petang kepada Cikgu Cho Peh Hui dan juga semua guru-guru daripada SMK Seremban 3. Pada yang saya hormati Encik Roslan Abdullah, Ketua Jabatan Teknologi Maklumat, Cikgu Alasno, kaunselor sekolah, guru-guru yang berkesempatan pada petang ni, ya, dan juga pada penjaga dan juga pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Jadi pertama sekali terima kasih kepada pihak sekolah SMK Seremban 3 kerana sudi menjemput kami untuk memberi sikit taklimat berkaitan dengan College Vocational Juasin, ya. Jadi saya Encik Razali bin Muhammad, itu Ketua Jabatan bagi Teknologi Elektrik dan Elektronik, ya. Jadi saya akan menyampaikan sedikit taklimatlah berkaitan dengan program saya, itu teknologi elektrik. Sebenarnya bawah saya adalah dua program, iaitu teknologi elektrik dan elektronik. Tapi pada petang ni saya fokus pada teknologi elektrik. Ya, jadi saya akan bentangkan dalam bentuk slide.
Ada cikgu? Keluar? Ada nampak? Okay, ada. Ada? Tapi cikgu full screen kan? Full screen ya. Ya. Ada, tak ada? Ada, tapi cikgu tekan bawah sekali tu butang nombor 4. Sebelah speaker tu. Last speaker. Bawah sekali butang yang keempat. Yang adjust suara tu kan? Ya, saya. Sebentar ya. Okey. Okey cikgu, sambil-sambil tu saya nak bercakap sikit untuk yang program saya ya. Untuk program sistem komputer dan karya untuk makluman guru-guru dan pelajar-pelajar, KB Juasif untuk program sistem komputer dan karya hanya mengambil 20 pelajar sahaja. Ya, 20 orang pelajar sahaja. Jadi tempat tu amat terhad lah. Jadi saya akan melihat layakkan pelajar-pelajar. Okey, saya serahkan balik kepada Cikgu Razali. Okey, terima kasih. Okey, dah. Okey, cikgu nampak tak? Okey, dah nampak. Okey. Terima kasih. Okey, ini adalah untuk program teknologi elektrik. Okey, visi dan misi sama dengan untuk teknologi maklumat sama. Ini adalah visi dan misi bagi DPNCV, iaitu peneraju pendidikan teknik dan vokasional yang unggul, dan misinya adalah untuk memperkasakan pendidikan teknik dan vokasional melalui pelaksanaan program berkualiti, samalah ya. Jadi yang penting semua pelajar lepasan diploma untuk teknologi elektrik, kita akan membentuk dia sebagai pembantu jurutera elektrik ya. Pembantu jurutera elektrik yang bersedia menyertai pasaran kerja usahawan yang berdaya saing dan mampu melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi ya. Okey, ini saya terus kepada tempo dan struktur pengajian. Jadi untuk kita ada dua program. Yang pertama sekali adalah tu tempo program untuk sijil. Untuk sijil adalah 2 tahun. Ya, 2 tahun. Kemudian diploma 2 tahun dan kita ada on job training lah. Ya, selama paling maksimal pun 6 bulan ataupun 4 bulan. Jadi yang kedua, kita merangkumi 8 semester selama 4 tahun. Ya. Kemudian 1 semester OJT ataupun on job training. Kemudian setiap semester tu kita ada 14 minggu pengajian dan juga OJT selama 24 minggu lah ataupun 6 bulan. Kemudian sistem kita adalah sistem pentafsiran berterusan ya. PB, jadi setiap semester kita akan ada pentafsiran berterusan. PB yang harus ataupun wajib lulus dilaksanakan dalam tempoh masa 14 minggu kuliah. Ya, 14 minggu kuliah dalam satu SEM. Dan juga kita ada penilaian akhir PA selama 2 minggu setiap selepas semester. Itu adalah tempoh ataupun struktur pengajian ya untuk KV lah. Okey, seterusnya modul pengajian sijil kita untuk teknologi elektrik kita akan laksanakan selama 2 tahun ya. Jadi tahun pertama kita akan belajar berkaitan dengan pendawaian satu fasa ataupun wiring system single phase. Kemudian kita ada pengujian pendawaian satu fasa
Seterusnya adalah lukisan elektrik satu fasa dan juga baik pulih peralatan elektrik satu fasa. Okey, yang ini adalah untuk tahun pertama. Ya, tahun pertama. Kemudian seterusnya bila selesai tahun pertama itu untuk semester 1 dan semester 2. Okey, kita akan pergi kepada tahun 2 di mana tahun 2 dia punya modul adalah pertama sekali adalah pendawaian 3 fasa. Seterusnya kita ada pengujian pendawaian 3 fasa, lukisan pendawaian 3 fasa dan juga baik pulih peralatan elektrik 3 fasa. Okey, jadi selesai sekiranya pelajar-pelajar lulus selama 2 tahun, ya, mereka juga akan mengambil SPM iaitu bahasa Melayu dan sejarah untuk mendapatkan sijil SPM. Kemudian pelajar akan dianugerahkan sijil Vocational Malaysia SVM. Seterusnya satu lagi sijil adalah sijil SKM, sijil kemahiran Malaysia, dan mendapat tahap 3, ya. Untuk SKM ni dia bermula daripada tahap 3, dia bermula daripada tahap 2 dan juga tahap 3. Tetapi pelajar ni akan terus dianugerahkan pada tahap 3 di mana sijil SKM ni akan dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Sumber Manusia ataupun JPK. Okey, itu adalah untuk pengajian sijil selama 2 tahun. Okey, seterusnya sekiranya pelajar-pelajar melanjutkan pada diploma selama 2 tahun, ya, mereka akan belajar berkaitan dengan low voltage, kemudian tahun 2 high voltage, kemudian kita ada projek tahun akhir dan juga last sekali adalah OJT. Latihan industri lebih kurang 3 hingga 9 bulan. 3 hingga 9 bulan. Ini adalah statistik pelajar diploma teknologi elektrik bermula keluaran 2015, ya. Pelajar ni masuk bermula 2013 di mana KV diperkenalkan, ya. Dan keluarannya adalah pada tahun 2015. Jadi bilangan pelajar yang telah graduate 24, 2016, 2007, 2017, 17, 2018, 25 dan 2019 ni dia dah lepas, ya. Baru lepas OJT dah tamat dan bakal akan di-graduate selama 16 orang. Dan 2020 sekarang ni adalah 2 pelajar, ya, 2 pelajar. Dan jumlah keseluruhan adalah 111 pelajar. Setakat ni bermula daripada 2016 hingga 2020. Okey, ni tenaga pengajar bagi teknologi elektrik, ya. Kita ada 7, tambahan 1 sekarang menjadi 8 pensyarah yang mengajar teknologi elektrik. Yang pelajar adalah, ya. Saya skip lah, ya. Encik Fatih ni adalah bekas engineer di Pensera Sdn Bhd. Sekarang ni dia salah seorang pensyarah di KV Juase. Seorang lagi adalah FPS Izzatul Syahidah binti Abdul Aziz, ya, bekas jurutera. Itu syarikat Matrix Energy Sdn Bhd. Ini senarai tenaga pengajar lah. Okey, kemudahan peralatan yang berada di bengkel elektrik adalah, ini contoh, ya, contoh peralatan-peralatan yang kita gunakan di bengkel elektrik. Kita ada power supply, kita ada bengkel pendawaian. Seterusnya kita ada peralatan komponen elektronik, kemudian kita ada generator, kemudian kita ada motor elektrik, ya, power electronic kit. Ini bay pendawaian tersembunyi. Kemudian ada peralatan sistem penghawa dingin untuk baik pulih ataupun servis aircon. Dan kita ada fire alarm system,
kita ada main switchboard, dan kita ada overhead kabel talian atas, ya, talian atas. Kemudian kita ada PLC komponen, PLC peralatan komponen. Kemudian kita, ini adalah kawasan pemasangan kabel talian atas, ya, talian atas dan industri. Dan ini talian atas, ya, pelajar-pelajar memasang tiang dan juga menarik kabel, ya, menarik kabel. Yang ini adalah untuk diploma. Okey, ini adalah kawasan pemasangan kabel bawah tanah, ya, kabel bawah tanah. Yang ini pun pada semester ketiga dan keempat, ya, 3 dan keempat. Ini peningkatan lah latihan bicara. Okey, kita juga membuat MOU ataupun kerjasama dengan syarikat-syarikat luar, ya. Ini salah satulah, syarikat Exact Electrical. Kita berkomunikasi dengan syarikat-syarikat untuk sebagai penasihat, dan juga ramai pelajar-pelajar yang membuat OJT di syarikat-syarikat yang senarai lah. Okay, ini lawatan kerja ke Hat-Nyai, kerjasama dengan College Technical Hat-Nyai, ya. Ini pembentangan projek tahun akhir untuk pelajar diploma. Okey, ini adalah inovasi pelajar. Inovasi pelajar, mesin pengupas kuaci, smart dustbin, smart cleaner, ceiling. Okey, inilah semasa pelajar-pelajar membuat on-job training, ya, on-job training yang sempat kami paparkan. Okey, ini pencapaian lah dari segi inovasi dan kreatif. Itu yang pertama sekali Wan Faisal Daniel bin Wan Faizu, ya, Johan di antara untuk program elektrik. Kemudian pelajar-pelajar juga akan diberi kesempatan untuk bertanding dalam KV Skill peringkat zon, ya, peringkat zon Negeri Sembilan Melaka. Dan kalau berjaya jadi Johan, pelajar ni akan pergi kepada KV Skill peringkat kebangsaan. Jadi ini tempat ketiga peringkat zon, Muhammad Syahir Iqmal bin Muhammad Syah. Okey, ini kemenjadian pelajar. Pertama sekali Syafiq Daniel bin Rusli. Okey, pelajar ni dia menyambung pelajaran ke Uni KL, ya, Uni KL. Usaha yang dia ambil adalah Bachelor Electrical Engineering Technology with Honors, ya. Kemudian ini adalah Muhammad Wahi bin Anwar. Sekarang belajar di University National Science dan Teknologi di Bachelor, khususnya adalah Bachelor of Transportation and Logistics. Izzat Hakim bin Abdul Zarin, Facilities Technician, ya, gajinya adalah 1,800, iaitu rapid pengerang. Ini pada tahun 2000, gaji pada tahun 2019, ya. 19. Kemudian kita ada Muhammad Hafizi, Technician, MNE, gajinya 2,000. Dan juga Muhammad Sufian, Production Technician, ya, gajinya pun 2,000. Okey, ni perkongsian ilmu lah, PLC bersama KB Kuala Kelawang. Okay, kemudian kita ada kolaborasi dengan IKTBN, ya, untuk high voltage. Jadi kita belajar di sana dengan pensyarah di sana. Okey, ini semua di IKTBN. Kemudian kita buat lawatan industri. Okey, ini aktiviti amal lah, ya, amal. Ini keadaan semasa di bengkel, ya, pelajar-pelajar. Ini adalah pelajar-pelajar sijil.
Okey, ni sistem membuat sistem pendawaian konduit lah. Pendawaian industri satu fasa. Yang ni pelajar tahun 2 SVM. Okey, pendawaian lampu, kipas dan sebagainya. Yang ni pun sama, buat konduit. Okey, ini adalah bengkel kawalan motor. Ya, kawalan motor SVM. Okey, ini adalah untuk modul lukisan lukisan elektrik. Ini pelajar tahun 1. Pelajar ni baru masuk sebulan hari itu. Ya. Tetapi oleh kerana PKP, jadi diorang PDPR lah. Okey, ini bersama. Ini kerja-kerja terakhir pendawaian, memasang lampu, kipas, soket dan sebagainya. Okey, ini sebelum PKP ya. Sebelum PKP. Okey, ini diploma. Diploma yang ini adalah untuk low voltage, untuk switchboard. Okey, itu adalah Cik Zubli. Okey, yang ini pakar elektrik. Okey, ni pelajar. Okey, ini antara aktiviti semasa menjalankan amali. Itu saja berkaitan dengan program teknologi elektrik. Okey, kalau ada apa-apa pertanyaan, persoalan boleh kemukakanlah berkaitan dengan. Terima kasih pada Encik Razali bin Muhammad atas perkongsian tentang teknologi elektrik. Jadi rasanya okey, kita dah habis tentang dua bidang teknologi sistem komputer dan rangkaian dan teknologi elektrik. Jadi ada soalan nak tanya murid-murid? Ada sesiapa ada soalan? Ataupun saya tanya soalan. Cikgu Razali nak tanya, ada tak yuran bayaran tentang pada kursus ni? Okey, berkaitan dengan yuran bayaran sama juga dengan teknologi maklumat. Tapi kebanyakan yuran memang tak ada, ya. Cuma yuran PIBG lah. Kebanyakannya di sini semuanya percuma. Kecuali asrama lah, yuran makan dan sebagainya. Okay. Yang lain kebanyakan lah. Jadi saya rasa kos untuk masuk ke KV Juasin ni sangat kecil. Ya, sangat kecil. Cuma kalau allowance tu semasa OJT lah. Biasanya pelajar akan menerima allowance pada setiap syarikat. Okey. Terima kasih. Maksudnya belajar di KV tu memang percuma lah kan? Ya, percuma. Jadi cikgu harap murid-murid dapat mengambil peluang ni lah. Okey, untuk peringatan murid-murid,
tarikh akhir untuk kamu memohon kemasukan KV adalah 15 hari bulan November. Okey, 15. Jadi cikgu galakkan kamu mohon, kalau dah mohon dapat tu cikgu harap kamu boleh pergilah, tapi kalau tak pergi pun tak apa. Tapi yang pentingnya you kena mohon dulu, sebab kalau tak mohon sekarang nanti dah lepas tarikhnya nak mohon tu tak boleh dah. Okey. Jadi ada soalan nak tanya? Chu, tambahan sedikit je. Ya. Sementara anda fikirkan soalan yang nak ditanyakan, di dalam chat box anda ada 2 link dia. Satu adalah maklum balas anda terhadap program, lagi satu adalah link kehadiran. So saya dah paparkan dalam chat box, diharapkan semua peserta isikan sekarang juga ya. Isikan sekarang. Okey. Dan makluman yang kedua adalah minggu depan hari Rabu kita juga ada jemput pihak daripada McDonald untuk memperkenalkan program perantisan pengurusan makanan. So juga diwawarkanlah kepada semua peserta di sini untuk join aktiviti kita hari Rabu depan. Itu saja. Okey, jadi murid-murid bolehlah isi Google Form maklum balas dan seterusnya isi kehadiran anda. Okey, nak tanya, ada soalan nak tanya tak? Rasanya ni dah siri keempat, soalan-soalan, banyak soalan KB dah tanya sebelum ni. Rasanya murid dah lebih memahamilah tentang college vocational. Okey, jadi rasanya murid pun rasa dah isi. Jadi ada apa-apa lagi ke dari Encik Razali, Encik Roslan? Okay, daripada saya mewakili semua guru-guru sistem pembelajaran rangkaian amat mengalu-alukan pelajar-pelajar SMK Seremban 3 untuk mengikuti program sistem pembelajaran rangkaian ini. Okay, untuk maklumat semuanya, sistem pembelajaran rangkaian ini kebiasaannya pelajar yang kami ambil setiap tahun penuh, kapasiti penuh 20 orang pelajar yang rata-ratanya datang daripada pelbagai negeri. Jadi kebiasaannya kami akan ambil yang terbaik di kalangan yang terbaik. Jadi apa yang biasanya yang saya tanya daripada kemasukan pelajarnya adalah minat. Ya, pelajar mesti minat untuk mengikuti apa-apa program di Kolej Vocasional 2C, sama ada yang sistem komputer rangkaian, elektrik, elektronik dan lain-lain. Yang pertama yang kami sebagai tenaga pengajar di Kolej Vocasional 2C mohon kepada pelajar yang ingin mengikuti pengajar di sini kena ada minat yang mendalam. Itu saja yang kami mohon. Okey, kasih pada Encik Roslan. Jadi peringatan pada murid-murid, kalau ada apa-apa soalan sila jumpa dengan guru kaunseling anda. Okey, guru kaunseling sentiasa membantu ya. Okey, ada soalan lagi? Kalau tak ada, memang tepat masanya 4.15, rasanya itulah sesi akhir pada hari ini. Jadi sekali lagi cikgu ingin mengucapkan
Ribuan terima kasih pada Encik Muhammad Roslan dan Encik Razali atas perkongsian yang disampaikan tadi. Tidak